Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, pertama sekali cikgu ingin mengucapkan selamat kembali ke sekolah kepada murid-murid. So, kita akan bersekolah secara norma baru pada tahun 2021 ni memandangkan negara kita sedang dilanda oleh COVID-19 dan kita pun sedang PKP. So, norma baru ni kita tak dapat bersemuka lah, hanya belajar secara online. Okey. So untuk hari ni cikgu tak akan mengajar lagi, tak terus mengajar lagi. Cikgu hanya ingin memperkenalkan diri dan juga cikgu ingin memperkenalkan tentang silibus PSV tingkatan 3 ya. Okey, so cikgu adalah Cikgu Wan Syuhada Amrah binti Wan Syamuddin. Boleh panggil Cikgu Syuhada dan mungkin antara kamu pun dah ada yang memang dah kenal cikgu lah. Okey, so untuk tahun ni cikgu akan ajar kelas kamu semua subjek pendidikan seni visual. Okey, so untuk tahun ni, untuk subjek ni, apa yang cikgu harapkan daripada kamu semua adalah kamu perlu sediakan buku tulis, kertas lukisan dan juga pensel warna. Okey, ini adalah basic. Okey, pensel. Kalau tak dapat pensel warna pun sediakan pensel, kertas lukisan dan juga buku tulis. Okey, dekat buku tulis tu kamu tuliskan nama kamu, okey, nama penuh kamu tuliskan nama cikgu, Cikgu Syuhada dan tajuknya inilah pendidikan seni visual. Jadi kamu tak adalah bercampur dengan buku tajuk-tajuk lain subjek lain ke bercampur-campur dekat dalam buku pendidikan seni visual ni. So kamu tulis siap-siap semua tu. Okey. Selain daripada tu, cikgu akan bercakap tentang cara cikgu akan mengajar dan bagi latihan. Okey, selalunya cikgu akan bagi menggunakan cikgu akan buat YouTube video cara untuk tentang tajuk tu lah. Cikgu akan mengajar dalam YouTube video, cikgu akan sharekan link dalam grup WhatsApp kamu dan cikgu akan bagi latihan. Okey, mengajar dalam YouTube video, dalam tu dah ada PowerPoint lah. Okey, PowerPoint untuk nota, sebagai nota. Okey, mungkin cikgu akan minta kamu salin nota. Okey, arahannya mungkin minta salin nota ataupun cikgu akan bagi quiz menggunakan Google Form. Okey, soalan-soalan menggunakan Google Form cikgu akan bagi dan mungkin akan harian lain cikgu akan bagi dalam bentuk quizzes. Okey, word wall ataupun latihan bertulis. Cikgu cuba pelbagaikan cara untuk cikgu bagi kamu latihan supaya kamu tak bosan dan ataupun cikgu akan bagi arahan dalam grup WhatsApp. Cikgu akan mengajar dulu dan cikgu akan bagi arahan apa yang perlu kamu buat. Semua ni cikgu akan sebarkan dalam grup WhatsApp kelas kamu. Okey, kalaulah kamu tak boleh buat kelas secara online, kamu boleh PM cikgu bagi tahu kenapa, apa sebab tak boleh buat kelas online ni. Kita akan sama-sama fikirkan cara supaya kamu tidak ketinggalan lah dengan subjek ni supaya kamu boleh masih boleh buat tugasan walaupun tak ada internet ke, walaupun kamu susah nak buat sebab terpaksa share phone dengan adik-beradik yang lain, terpaksa guna phone ibu atau bapa. So kamu boleh maklumkan pada cikgu. Okey, cikgu mungkin akan fikirkan cara lain untuk bagi kamu selesaikan tugasan tu. Okey. Seterusnya cikgu akan bagi tahu tentang silibus PSV tingkatan 3. Semua sekali ada 11 bab. Okey. Kamu boleh tengoklah daripada buku teks. Sekarang kamu boleh tengok buku teks secara online. Okey. So kat sini cikgu akan tunjukkan buku teks online. Okey. Macam mana kamu nak cari buku teks online? First kali kamu just Google je. Okey, kamu Google buku teks digital PSV tingkatan 3.
Okay, so bila dia keluar macam ni, ambil yang ni, KSSM. Okay, so tekan view in full screen. Okay, dia boleh awak buka melalui apa? Kalau melalui pad ke, boleh tekan ni. Kalau melalui PC, klik sini. Okay, so kamu view in full screen. Ini adalah buku teksnya lah, buku teks PSV tingkatan 3. Okay, kamu boleh nampak dengan jelas sangat. Sangat jelas, dan nak flip dia pun, nak buka helaian seterusnya sebelumnya pun dia laju. Okay, so dalam seni ni ada 11 bab. Okay, bukan kamu belajar pasal melukis saja, tapi kamu akan belajar tentang ada pelbagai bidang sebenarnya dalam pendidikan seni visual ni. Okey, macam bab 1 ni kamu akan belajar tentang pakaian tradisional dan perhiasan diri. Okey, mengikut kaum lelaki dan perempuan. So tengok dia, mana tahu one day kamu nak jadi fashion designer ke. So ini asas-asasnya lah untuk kamu kenal pakaian tradisional mengikut kaum. Okey. Seterusnya kamu akan ke bidang seni halus. Dalam bidang seni halus ni, bab 2 ni ada seni lukisan. Ni kamu akan belajar cara untuk melukis. Kat sinilah kamu perlukan kertas lukisan dan juga pensel. Bab 3 kamu akan belajar pasal seni catatan. Okay, dalam ni kita akan lebih advance lagi. Kamu akan belajar tentang jenis cat-cat air, jenis cat-cat yang ada. Salah satunya adalah cat air. Itu yang paling yang kamu tahulah. Tapi sebenarnya ada banyak lagi jenis cat. Okay, kita akan belajar nanti ya. Okay, kertas lukisan juga diperlukan untuk subjek ni. Okay, untuk bab 4 ni adalah kamu akan belajar tentang seni arca. Okay, ada pelbagai ni. Ini semua ni adalah orang yang terkenal lah dekat Malaysia yang menghasilkan arca. Okay, arca ni boleh dihasilkan menggunakan pelbagai material sebenarnya. Okay, besi ke, simen ke, kayu ke, cardboard ke, tanah liat ke, pelbagai. Kita akan belajarlah nanti. Okay, tu nak tengok kamu ni basic je untuk kamu tengok kamu minat pada bidang yang mana. Okay, seterusnya bidang reka bentuk. Bidang reka bentuk ni pun ada beberapa. Macam untuk bab 5, kamu akan belajar tentang reka bentuk landscape. Okay, mana tahu nak jadi pereka bentuk landscape. So kamu akan belajar macam mana nak mereka bentuk landscape ni. Ni bahagian luar dekat taman-taman rekreasi, bahagian luar rumah. Mana tahu nanti ada macam ada family yang kaya kan, dia ada rumah banglo yang besar dan ada juga landscape yang perlukan kamu untuk mereka cipta landscape. So kamu kena tahu dulu konsep yang kamu nak gunakan untuk ruang itu. Okay, mana yang sesuai untuk rumah tu, landscape mana yang sesuai. Itu sebab kena belajar benda ni. Barulah kamu boleh reka dengan adanya keseimbangan. Barulah benda tu nampak cantik, harmoni, kena belajar. Okey, bab seterusnya, bab 6 ni reka bentuk hiasan dalaman. Ni kalau mana tahu kamu lepas belajar ni terus minat nak jadi interior designer. Sebelum ni kamu macam mentam je, cacar marbar je rumah. Tapi bila kamu dah belajar pasal reka bentuk hiasan dalaman, terus pandai nak bagi ruang tu nampak cantik. So kalau nak bagi ruang tu nampak cantik, kena tahu dulu fungsi bilik tu. Kena tahu saiz bilik, bentuk bilik, lokasi bilik tu, kena tahu. Barulah kamu boleh buat konsep yang sesuai, hiasan dalaman yang sesuai. Okay? Macam-macam kamu perlu belajar. So dalam ni kamu perlukan juga kertas lukisan dan juga pensel untuk kamu menghasilkan lukisan perspektif titik lenyap. Tu nanti kita akan belajarlah. Okey. Untuk bab 7, kamu akan belajar reka bentuk industri. Okey, reka bentuk industri ni lebih kepada seni reka perabot lah. Okay, kamu mana tahu kamu minat perabot. Okay, so untuk reka perabot ni dia ada pelbagai konsep.
konsep antik, klasik, okey, ultra modern, konsep moden, contemporary. Ada mana tahu kamu jadi mereka ni kan. Dan ada orang minat konsep ultra modern. So kamu kena kenal macam mana bentuk ultra modern tu, macam mana bentuk antik tu. Barulah kamu boleh mereka cipta satu perabot tu. Dan kamu boleh ambil inspirasi daripada mana-manalah. Okey, so ini bidang seni kraft. Bidang seni kraft bab 8 adalah seni tekat. Seni tekat ni dah lapuk di zaman. Ni orang dulu selalu guna. So kita tak naklah kamu lupakan bidang seni tekat ni, kena kenal juga. Kalau orang zaman dulu banyaklah guna motif bunga kekwa. Dia banyak guna bantal yang macam ni, kipas yang macam ni. Masa zaman kahwin, dulu-dulu kahwin kan gunakan seni tekat ni. Okey, untuk buat tipak sirih, untuk bantal, untuk kipas. Sekarang tak ramai lagi lah yang masih menggunakan, tapi kita tak tahu, mungkin satu hari nanti seni ni akan balik semula, akan popular kembali. Jadi kamu kena belajar balik. Selalunya macam itulah. Benda yang lama dulu dia akan pusing balik. Dia akan jadi macam benda tu trend semula. Macam bab 9 ni, seni anyaman. Ni pun dulu punya, tapi cikgu tengok sekarang ni pun ada trend balik. Orang ramai yang gunakan beg-beg yang macam ni. Seni anyaman ni kalau letak buku-buku ni pun okey. Sekarang ni pun orang ada gunakan macam bentuk yang macam ni kan. Kalau kamu perasan dia boleh letakkan buku. Dia dah trend balik seni anyaman ni. Ni kamu akan belajar lah nanti. So perlukan kertas lukisan, kertas yang berwarna untuk belajar seni anyaman ni. Okey, kamu mungkin akan ada cara-cara dia. Semua boleh tengok dalam buku teks. Kita akan cuba ya buat. Walaupun tak dapat bersua, tak dapat bersemuka, cubalah buat aktiviti. Bagi kerjasama buat aktiviti yang cikgu bagi ya. Okey, tengok bab 10 ni seni reka grafik. Seni reka grafik ni kita panggil tipografi. So mungkin ada yang kamu suka nak menconteng dinding, tapi kalau conteng dinding saja-saja tu tak boleh lah. Itu dianggap sebagai vandalisme. Okey, orang yang conteng dinding ni macam dia lukis cantik-cantik ni, kita panggil dia sebagai grafiti. Okey, topografi ni ada macam-macam, bukan grafiti je. Dia untuk menampakkan tulisan tu lebih cantik ke, lebih jelas ke, macam papan tanda ni. Ni kena belajar ni, dia bukan saya saja letak background warna hijau, tulisan warna putih, tulisan dia guna tulisan bentuk macam ni, mesti ada sebabnya. Supaya nampak lebih jelas, pemandu nampak lebih jelas, tak keliru. Tu sebab kena belajar benda-benda ni. Jenis tulisan pun memainkan peranan. Okey. Seterusnya bab 11, bab yang terakhir, seni foto. Seni foto pasal kamera dan peranti pengimejan. Maklumlah sekarang ni ramai yang suka ambil gambar, lepas tu upload dekat Instagram, upload dekat Facebook, buat YouTube ke, video YouTube ke. Okey. So ni kalau kamu belajar, mungkin kamu boleh menghasilkan gambar yang lebih cantik. Mungkin kamu rasa sekarang aku ambil gambar dah cantik dah, tapi mana tahu dengan belajar teknik-teknik ni kamu boleh menghasilkan gambar yang lagi cantik daripada gambar yang kamu ambil sekarang ni. Ada beberapa lah teknik dia untuk mengambil gambar. Okey, itu sahaja untuk subjek seni. Ada 11 bab. Okey, kita kembali semula pada slide cikgu tadi. Okay, so seterusnya cikgu akan terangkan sedikitlah tentang ujian dan peperiksaan. Okay, untuk seni ni kita mungkin akan ada ujian sumatif dan peperiksaan pertengahan tahun lah mungkin. So untuk ujian sumatif 1 ni kalau tak ada apa-apa perubahan tau. Okay, kita akan jalankan ni dalam takwim. Kalau
kita mungkin akan jalankan ujian semati 1 pada minggu ke-9. Sekarang ni minggu pertama. Okey, minggu 9 pada 15 hingga 19 Mac. Okey, tak lama lagi. Dah nak 15 hingga 19 Mac tu. Okey. Lepas tu peperiksaan pertengahan tahun. Peperiksaan pertengahan tahun kamu pada minggu 17 dan minggu 18. Iaitu pada 17 hingga 28 Mei, bulan Mei. Lepas tu kamu ada percubaan PT3 minggu 29-30 bulan Ogos dan September. Okey, lepas tu kamu ada ujian bertulis PT3. Ni tak adalah seni. Okey, ada pada minggu 32 dan 33. So 27 September hingga ke 8 Oktober. Okey, ini makluman kepada kamu lah. Okey, seterusnya dalam subjek seni visual ni, sama juga dengan subjek lain, kamu sedia maklum dah adanya PBD. Selain daripada ujian dan pentaksiran, adanya PBD. Pentaksiran berdasarkan bilik darjah. Okey, setiap topik dalam PSV ni ada PBD. Okey, kamu akan dapat tahap penguasaan. Dan tahap penguasaan tu cikgu akan bagi berdasarkan tugasan yang kamu berjaya selesaikan. Okey, tahap penguasaan ni kamu tahu ada daripada band 1 sampai 6. Yang paling tinggi adalah paling hebat ni 6 lah. Tahap penguasaan yang 6. Okey, tahap penguasaan pertama tu yang lemah. Okey. So untuk mungkin cikgu akan bagi kamu soalan. Soalan tu TP1. Mengenal pasti sejarah, definisi, prinsip, jenis, ciri serta media, proses dan teknik dalam bidang seni visual. Okey. So kalau soalan tu hanya mengenal pasti, kamu berjaya jawab, lepaslah, dapatlah kamu TP1. Okey. Kalaulah cikgu bagi soalan tu, menganalisis dan memanipulasi pengetahuan dan kemahiran dalam bidang seni visual melalui eksperimentasi dan penerokaan media, proses dan teknik dalam penghasilan karya atau produk baru. Kalau kamu boleh menghasilkan ni, cikgu bagi okey, buat nyaman, kan, lepas tu kamu selesaikan, berjaya buat, dapatlah kamu tahap penguasaan 4. Setiap topik tahu ada PBD. Bukannya anyaman je, tu contoh. Macam mungkin untuk bab 1 cikgu akan bagi soalan yang lain. Pasti mesti ada kaitan dengan tahap penguasaan. Dan pastinya kamu kena selesaikan. Barulah kamu dapat tahap kalau betul, kalau kamu berjaya selesaikan, dapatlah tahap penguasaan. Tu okey, itu je yang cikgu nak terangkan untuk hari ini. Okey, so cikgu harap sangat kamu semua boleh bagi cikgu kerjasama yang baik dengan cara nak tunjukkan bagi kerjasama yang baik tu tak kamu selesaikan tugasan lah yang cikgu bagi. Cikgu ucapkan terima kasih sebab kamu mendengar penerangan cikgu ni daripada awal sampai akhir. Okey. Okey, itu saja daripada cikgu. Jaga diri baik-baik di rumah. Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera.